حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Auda penonton muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Irsyad Hukum, yang mana pada keluaran kali ini saya akan membawakan satu tajuk yang perlu diambil perhatian khususnya bagi kaum perempuan, iaitu mengenai dengan berniat puasa ketika haid atau nifas, adakah sah puasa? Auda penonton sekalian, niat adalah salah satu rukun dalam ibadat puasa. Hukum berniat pula adalah wajib. Jika orang yang berpuasa sama ada ia melakukan puasa sunat ataupun puasa wajib tanpa berniat, sekalipun pada siang harinya dia menahan diri daripada makan dan minum, maka puasanya tetap tidak sah. Jadi bilakah waktu untuk memulakan niat puasa? Waktu berniat bermula daripada terbenam matahari, iaitu masuk waktu sembahyang fardu maghrib, sehinggalah sebelum terbit fajar, iaitu sebelum masuk waktu subuh. Jika seseorang itu berniat di luar waktu yang telah ditetapkan, umpamanya dia berniat sebelum terbenam matahari, niat puasanya adalah tidak sah. Begitu juga jika niat dilakukan seiringan dengan terbit fajar, ini pun tidak sah puasanya. Seterusnya, bolehkah berniat puasa ketika haid atau nifas? Bagi perempuan yang sedang dalam haid atau nifas, jika darah haid atau nifasnya berhenti keluar pada malam hari atau sebelum terbit fajar, maka dia boleh berpuasa pada siang harinya dengan syarat dia berniat di malam hari dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan oleh syarak. Walaupun ketika dia berniat itu darah haid atau nifasnya masih keluar ataupun belum kering. Permasalahan berniat puasa ketika haid atau nifas adalah mengikut keadaan yang dialami oleh setiap perempuan. Kerana keadaan haid atau nifas seseorang itu indah sama, berbeza-beza. Sebagai contoh, ada yang tempoh kebiasaan haidnya lama, ada yang sekajap, ada yang haidnya keluar indah teratur dan sebagainya. Jadi penjelasan mengenai keadaan haid atau nifas ini adalah seperti berikut. Keadaan yang pertama, darah haid atau nifas berhenti keluar pada malam hari dan genap tempoh maksima haid dan nifas. Tempoh maksima haid adalah 15 hari dan tempoh maksima nifas 60 hari. Jadi jika perempuan sedang dalam haid atau nifas berniat untuk melakukan puasa pada keesokan harinya, sebelum darah haid atau nifasnya berhenti keluar dan darahnya berhenti pada malam hari dan juga genap tempoh maksima haid iaitu 15 hari ataupun genap tempoh maksima nifas iaitu 60 hari, maka sah puasa dengan niat tadi. Ini adalah kerana perempuan itu tadi telah yakin dan pasti bahawa ia akan suci sepenuhnya pada hari esok dan hari berikutnya. Jika darah haid atau nifasnya belum berhenti keluar, niat perempuan itu juga tetap sah. Ini adalah kerana darah yang keluar melebihi tempoh maksima haid atau nifas, ia adalah dihukumkan sebagai darah istihadah. Jadi perempuan yang mengalami istihadah ini, ia tidak dilarang untuk menunaikan ibadat puasa, bahkan diwajibkan ke atasnya puasa. Keadaan yang kedua, darah haid atau nifas berhenti keluar pada malam hari dan genap tempoh kebiasaan haid atau nifas. Tempoh kebiasaan haid ini tertakluk kepada kebiasaan perempuan itu. Macam contohnya kebiasaannya ia mengalami haid 7 hari
Itu tempoh kebiasaan ia mengalami haid. Jika perempuan yang sedang dalam haid atau nifas berniat untuk berpuasa pada keesokan harinya sebelum darah haid atau nifasnya berhenti keluar dan darahnya itu berhenti pada malam hari dan genap tempoh atau kadar kebiasaan haidnya atau nifasnya, walaupun tidak sampai tempoh maksimal haid atau nifas, maka sah puasa dengan niat tersebut sebagaimana menurut pendapat Al-Ashah. Keadaan yang ketiga, haid atau nifas yang tidak memiliki tempoh kebiasaan dan tidak genap tempoh maksimal haid atau nifas. Jadi permasalahan ini kebiasaannya berlaku kepada perempuan yang baru pertama kali datang haid. Ia belum tahu menjangka tempoh kitaran haidnya berapa lama. Jadi sebagai contoh, seorang perempuan yang baru pertama kali datang haid, darah haidnya mula keluar pada 1 hari bulan Ramadan. Ini misalnya contoh. Apabila sampai 10 Ramadan, genap 10 hari ia mengalami haid. Kemudian dia berniat pada waktu malam untuk menunaikan puasa pada esok hari. Tapi ia berniat ini dalam keadaan darahnya belum berhenti keluar. Dan semasa dia berniat itu pun, tempoh haidnya belum lagi sampai tempoh maksimal haid, yaitu 15 hari. Kemudian darahnya berhenti keluar sebelum waktu subuh. Jadi maka dalam hal ini puasanya tidak sah dengan niat tersebut. Ini adalah kerana perempuan itu tidak pasti dengan niatnya dan dia tidak mempunyai sebarang asas atau tanda sebagai rujukan untuk membolehkannya berniat puasa. Keadaan yang keempat, haid atau nifas yang memiliki tempoh kebiasaan berbeza-beza. Permasalahan mengenai tempoh kebiasaan haid atau nifas yang berbeza-beza ini biasanya terjadi kepada perempuan yang kitaran haidnya tidak teratur. Sebagai contoh, kitaran haid yang berbeza-beza pada kebiasaan dan waktu ialah, misalnya kita ni ambil pada 3 bulan kebelakangan sebelum bulan Ramadan, iaitu bulan Jamadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, sebelum datang Ramadan. Jadi pada bulan Jamadil Akhir, haid perempuan itu keluar pada 10 hari bulan selama 6 hari. Pada bulan berikutnya, bulan Rajab, haidnya mula keluar pada 3 hari bulan selama 10 hari. Seterusnya masuk bulan Sya'ban, darah haidnya mula keluar pada 15 hari bulan selama 4 hari. Kemudian masuk bulan Ramadan, darah haidnya keluar pada 1 hari bulan Ramadan. Dan pada hari kelima haidnya, iaitu 5 hari bulan Ramadan, perempuan tadi berniat pada malam hari untuk berpuasa pada keesokan harinya. Walaupun ketika dia berniat itu darah haidnya masih keluar dan belum berhenti. Jadi dalam keadaan ini, niat puasa perempuan tadi tidak sah, disebabkan perempuan itu memiliki waktu dan tempoh haid yang berbeza-beza setiap kali mengalami haid. Dan juga niat yang dilakukannya itu tidak bersandarkan kepada keadaan yang boleh dijadikan satu ketetapan. Keadaan yang kelima, perempuan yang belum mandi wajib. Perempuan yang belum mandi wajib sah puasanya dengan syarat dia berniat pada malam hari dan darah haidnya atau nifasnya berhenti keluar pada malam hari itu ataupun sebelum terbit fajar. Akan tetapi jika dilakukan tanpa berniat, ataupun jika niat yang dilakukan di luar waktu yang ditetapkan, puasanya tidak sah. Begitu juga tidak sah puasa jika darah haid atau nifas berhenti keluar selepas terbit fajar. Auda penonton yang dihormati sekalian, begitulah tadi beberapa penjelasan mengenai berniat puasa ketika haid atau nifas. Apa yang dapat saya simpulkan di sini, perempuan haid atau nifas boleh melakukan puasa pada keesokan harinya, walaupun darah haid atau nifas masih keluar pada malam hari dan berhenti dan kering sebelum terbit fajar, dengan syarat dia melakukan niat puasa dalam waktu yang telah ditetapkan oleh syarak. Begitu juga puasanya sah dilakukan jika seorang perempuan belum mandi wajib. Akan tetapi perkara tersebut bukanlah alasan untuk melengah-lengahkan daripada mandi wajib. Kerana dengan melengah-lengahkannya, ibadat lain boleh terjejas seperti dikhawatiri
waktu sembahyang akan luput dan terlepas peluang daripada memperbanyakkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan itu tadi, sedikit sebanyak dapat menambah pengetahuan serta menjadi panduan yang berguna pada kita semua. Oleh itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور